Sungguh jelas tadi Ustaz. Kadang-kadang saya pun macam tu juga Ustaz. Banyak juga dapat benda-benda macam tu. Kan? Cuma kita tak tahu. Jadi orang awam ni dia nak benda-benda yang baik. Dalam masa yang sama mari benda-benda yang tidak betul. Kita kadang-kadang gairah nak share. Terus share dan seumpamanya. Baik. Boleh? Boleh. Kita pergi kepada soalan pula. Bagi soalan Mana kita ada 5 lagi hamper. Baik. Boleh bacakan soalan. Saya bacakan soalan Soalannya datang daripada Mic tu jangan letak situ, letak tepi. Kuning juga Ustaz. Okey Ustaz, soalan dia. Ya, apa dah nganga mulut ni soalan ni. Kalau kita nganga mulut ketika puasa supaya masuk angin dalam perut sampai kenyang, batal tak puasa kita? Ranga mulut, lepas tu nganga masuk angin sampai perut tu kenyang. Sampai perut kenyang. Sampai perut kenyang. Maknanya dia angin masuk sampai dia kembung, dah sekenyang. Kembung, batal tak puasa? Batal tak puasa kita? Soalan dia kita ni puasa, lepas tu kita ranga mulut. Banyak masuk angin duduk tepi laut, kita pun kenyang lah, batal ke tak puasa? Mana makan angin lah. Batal ke tak puasa? Sebab itulah bertuahnya orang-orang yang suka kepada majlis-majlis ilmu. Sebab dia akan tahu ilmu ini sebenarnya di antara tujuan kita tahu supaya menambah baikkan kesempurnaan ibadat kita. Di antaranya lagi supaya kita tahu kat mana rosaknya ibadat kita. Itu tujuan kita mencari ilmu. Nah, sebab kadang-kadang kita tak dengar, kita solat je 40 tahun solat. Bila pergi dengar lah tak betul rupanya, sebab dia sujud dulu baru rokok. 40 tahun. Pening kepala Tok Imam tengok. Saya pun pening. Sujud dulu baru rokok. Ada yang solat tak rokok pun ada. Ada Ustaz, sekarang dah macam-macam. Solat benda tu. Solat yang tak ada rokok. Syukur. Solat syukur. Solat syukur ni mazhab Ismadi apa? Tak ada solat syukur tu sujud syukur. Sujud syukur. Solat syukur nak keletong kita. Dah. Solat mayat. Solat mayat. Tak ada rokok, tak ada sujud. Berdiri je. Okey, berapa takbir? 6 atau 5? Solat jenazah. Berapa takbir? Pernah tak solat mayat? Pernah. Dia berapa kali takbir? 6 atau 5? 6. Kantoi aku. Tak. Takbir. 6 takbir. 5. Ustaz je. Mujur aku tak buat menantu. 4 takbir je. 4. Apa yang 5, 6 tu? Betul lah. Makan. Saya pun nak test kan. Pernah? Kena. Pernah ikut. Pernah solat mayat? Pernah? Solat orang mati? Pernah ikut. Mayat tak pernah lagi. Solat tu pernah? Solat tu pernah. Baca Yasin? Boleh? Boleh. Ingat tak surah Yasin? Baca Yasin. Ingat surah ni, nak tanya surah Yasin. Ingat sikit. Ingat. Surah yang kedua apa? Bunyi macam mana? Wal Qur'anil Hakim. Pandai. Betul. Pasal nama dia Yasin. Itu je lah. Sampai situ je. Sebab cakap ayat kedua. Mujur tak tanya yang ketiga. Kalau tanya yang 70, mampus tak jawab. Baik, ranga mulut batal ke tak puasa? Kalau dia berpuasa, jawabnya tengok benda yang masuk. Kalau angin saja tak batal puasa. Dia yang batal puasa ni masuk suatu ain. Ain ini benda yang berjirim, benda berjisim. Bahasa mudah benda yang ada tokolan. Nampak? Jadi kalau dia deranga luar mulut, boleh kenyang. Pernah tak naik motor ranga mulut? Tak pernah sah. Kita naik kereta laju, kita buka cermin calor tangan. Tangan tu ke belakang. Ke belakang. Kalau laju 120.
Kalau 220, tangan tu masuk balik kot cermin belakang, berempat gini. Okey. Cuba try ranga mulut. Meter 220. Memang kenyang. Keluar palu. Nampak? Jadi batal ke tidak? Kalau masuk angin saja tidak batal. Bahkan kalau masuk suatu benda, katakan masuk nyamuk, batal tak? Lalat ke? Kalau sedap betul. Ha. Nyamuk. Ter tak? Termasuk tak? Betul. Kita naik motor masuk nyamuk tak batal. Yang batalnya masuk dalam mulut lalat. Kita pun lalat. Telang lama tak telang lalat. Batal. Tapi kalau tidak batal walaupun besar. Tengah naik motor masuk burung merpati. Seekor masuk. Tinggal ekor pun mulut duduk. Betul fikir nak telan nak telan. Jadi tidak batal sebab angin dia bukan ain. Tidak ain. Tapi kalau ain batal. Walaupun obat sikit dia ambil obat sikit bubuh atas mulut, dia pun telan, batal. Atau dia ambil nasi, dia belah dua nasi, bubuh kat mulut, telan, batal. Tapi kalau tak telang tak batal. Jadi angin masuk dalam mulut tak batal. Walaupun banyak mana. Dia ambil hok pam, hok pressure, hok pam lori tu. Pam lori tu. Pernah tak masuk dalam mulut? Tak pernah try lagi Ustaz. Try esok. Okay. Saya try. Saya pun tak pernah. Tak pernah kan. Tapi try letak kat gigi, buang gitu. Tu kuat masuk. Besarlah perut kita. Tak batal juga. Tapi orang tak buat lagu tu. Tak buat lah. Bodoh namanya. Baik, soalan seterusnya. Okay. Sebelum jawab hak ni, ada tak soalan hak Yasin sendiri nak tanya? Saya? Ada. Saya ada soalan sebenarnya. Dah lama nak tanya Ustaz ni. Benda? Soalan dia itulah. Tentang ni lah. Okay, daripada saya. Semua orang tahu Ustaz, sabar kita kan, sabar itu separuh daripada iman. Betul. Kan? Betul. Iman kita naik rendah. Umat dari zaman punya iman tak stabil. Macam laut. So sabar itu separuh daripada iman. Separuh lagi kat mana Ustaz? Baik. Puasa itu kita sabar. Betul. Puasa itu dia bukan pergerakan tangan, bukan pergerakan kaki. Dia berkait dengan hati. Jadi bila kita menunaikan puasa atau kita bersabar, maknanya kita sudah melakukan ibadah hati. Hati kita buat. Sabar, tidak marah dengan Allah tentukan kita begini. Walaupun benda tu tak baik, tapi kita terima kerana ini ketentuan Allah. Kita tak marah Allah. Tu sabar namanya. Dia tangan, kaki, mulut ke hati? Hati. Jadi bila sebenarnya amalan manusia ni ada dua, zahir, batin. Batin itu hati. Macam tafakur hati, sabar hati, takwa daripada hati. Nampak tak? Rasa takut kepada dosa-dosa masa lalu, hati. Nampak? Cintakan akhirat dalam hati dia mari. Dan separuh lagi ialah pada zahir kita. Duduk pada solat kamu, duduk pada haji kamu, itu yang jenis kamu kena berbuat. Haji bukan duduk menengok kat daya bumi. Haji. Dia kena pergi, kena berjalan dan sebagainya. Nampak? Jadi separuh adalah tugas hati untuk keimanan kita. Separuh lagi ialah perbuatan. Jihad fi sabilillah, kaki berjalan, pergi ke masjid, hadir kuliah, buat haji, keluarkan duit untuk sedekah dan sebagainya. Maka hati itu sudah ada separuh daripada amalan-amalan iman. Separuh lagi adalah duduk pada zahir kamu. Nampak? Maknanya saya faham.
Sabar itu separuh daripada iman. Ya. Separuh lagi amalan. Amalan. Maknanya iman dan amal tak dapat dipisahkan. Tak dapat dipisah. Kalau sabar saja tapi tak semayang. Kan? Kata gua ni tak semayang. Sabar. Tak semayang. Okay. Faham Ustaz? Faham? Boleh dah tu. Boleh dah tu. Baik, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, soalan ni. Ni ada orang tanya ni, apa ni? Saya dengar ustaz sebut dalam YouTube ada caranya makan dengan sengaja dalam bulan puasa yang tak membatalkan puasa kita. Tolong jelaskan. Dia pening ni ustaz. Dia cakap saya pening ni. Mana dia pening? Ulang balik. Saya dengar ustaz sebut dalam YouTube ada caranya makan dengan sengaja dalam bulan puasa tak membatalkan puasa kita. Makan dengan sengaja tak? Barangkali tak habis kot kita baca ataupun kita kuliah, ada orang cut dalam YouTube. Jadi letak cut dalam CD, dia post dekat YouTube. Mungkinlah. Sebab biasanya kita terang ni masalah-masalah orang dengar pelik. Kemudian kita akan terangkan balik supaya orang faham. Nampak? Macam kata tadi kan, mazhab, 4 mazhab. Saya sebenarnya bermazhab Muhammad bin Idris. Ustaz. Ya, saya bukan bermazhab lain daripada itu. Contoh, okey. Saya dah terfikir lain lah. Yasin mazhab apa kalau ikut? Ikut. Tadi Ismadi. Jeng budak ni. Mazhab Datuk Ismadi. Ya, Datuk Ismadi. Doktor. Mazhab Dr. Ismadi. Mazhab apa tu? Tu yang dalam cerita tu. Cerita mana? Dr. Ismadi tu. Datuk lah. Yang operate mata. Dia imam mazhab tu. Tak tahu Ustaz. Saya ikut Syafi'i. Contoh. Ikut Syafi'i. Jadi saya tidak bermazhab Syafi'i, saya kata saya bermazhab Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris. Ya. Siapakah itu? Ya. Muhammad bin Idris. Pernah dengar? Ni baru pernah. Ni baru dengar. Baru dengar. Itu masalahnya. Dialah Imam Syafi'i. Nampak? Kau orang tak tahu. Contoh. Jadi memang benarlah ada caranya. Sebab tu dengan ilmu kita dapat buat macam-macam amal. Kita kalau dalam keadaan tak sengaja, tak batal puasa kita. Makan. Pernah tak sengaja makan? Tak sengaja. Tak sengaja termakan, terminum. Pernah Ustaz. Makan apa tu? Tapi tak habis lah. Dia dah masuk. Orang tak tanya habis, orang tanya makan. Pernah makan. Masa puasa kan? Termakan apa? Nasi. Makan nasi. Siap pergi buah lauk apa semua kan? Dah? Tak sempat lagi. Dah? Tak sempat. Baru ambil, baru genggam, test. Telan lagi? Telan. Dah telan, baru terfikir. Baru sikit baru? Baru sikit. Lepas tu? Teringat? Lepas tu saya tolak tepi lah. Astagfirullahaladzim. Yang dalam mulut? Alang-alang telan. Molek. Memang mazhab baru punya ni. Nabi SAW pernah bersabda, man sama fanasiya wa akala fa syariba fal yutimma saumahu fa innama atmahu Allahu saqahu atau kama qala. Siapa yang berpuasa kemudian dia terlupa, lalu dia makan dan minum. Dia puasa tapi dia lupa sedang puasa, dia pergi makan dan minum. Maka teruskan puasa, tak batal. Tak batal. Jadi bila dia tahu dah dia puasa, wajib kena berhenti makan. Termasuk yang dalam mulut. Maknanya buang tu lah. Kena buang. Jadi kena qada tadi ni. Kena dah. Pasal kata terus alang-alang. Alang tu dah lama dah qada dah. Lama dah. Lama tak kena qada. Tak. Dah qada dah. Dah qada dah. Dah qada. Dah. Ya ke dok. Baik, kerana Allah Ta'ala memberi dia makan dan minum pada hari itu. Jadi kalau tak sengaja, tidak batal puasa kita. Ada tak orang yang boleh makan dengan sengaja di bulan puasa? Ada. Pernah dengar Yasin? Pernah. Siapa? Orang yang tak boleh puasa. Pandai. Nampak?
Nampak. Di antara orang tak boleh puasa? Uzur. Uzur dia tu. Uzur Kalau macam perempuan, orang perempuan. dia uzur kan. Sakit. Sakit lah. Datang bulan. Kalau orang lelaki sakit? Itu melampau lah. Baik, orang sakit dia boleh makan siang hari bulan puasa. Kanak-kanak boleh. Orang gila boleh. Orang musafir boleh. Nampak? Orang yang tak boleh makan, orang yang wajib berpuasa. Dia tak boleh makan. Daripada subuh sampai ke maghrib ketika bulan Ramadan. Kerana dia wajib berpuasa. Nampak? Orang yang tak diwajibkan dia boleh makan. Tapi yang dalam YouTube tu saya buat joke dengan orang, dengan hadirin, ada orang yang sengaja makan pun tak batal puasanya di bulan Ramadan. Boleh caranya. Nak tahu tak? Boleh. Dia di bulan Ramadan dia sengaja makan. Tidak batal juga puasa dia. Dia sengaja makan. Ya. Makan. Oh, makan. Tak batal. Macam mana tu, Ustaz? Malam Nampak? Sebab makna puasa ini kita tidak makan dan minum pada siang hari, bukan sepanjang hari. Jadi kalau waktu malam makan lah. Macam tadilah dia tak habiskan. Dia edit tu. Jadi nak terangkan balik supaya orang faham, siang hari je kita tidak dibenarkan makan. Itu nak khabar rengangnya agama Islam. Dalam sebulan, 12 bulan, sebulan je kita berpuasa. Dan dalam sebulan tu siang hari saja kita disuruh puasa. Malamnya tidak. Malam macam biasa. Bilakah masuk waktu malam? Yasin tahu tak? Lepas tu lah. Bila masuk waktu malam? Lepas maghrib. Lepas maghrib. Maghrib tu nak tahu lagu mana? Lagu apa, Ustaz? Oh, macam mana? Nak boleh sakit budak ni. Takut kan nak duduk dekat. Macam mana nak tahu maghrib? Matahari terbenam. Matahari terbenam. Terbenam banyak mana? Separuh. Maghrib lah. Dia tenggelam. Dia tenggelam. Tenggelam habis. Tenggelam di mana? Tu. Di atap PWTC. Dia tenggelam di barat. Di barat. Yalah, tapi di kaki langit. Di kaki langit. Walaupun tak bang lagi boleh makan? Tak boleh. Pasal apa? Tadi kata waktu tenggelam. Bang tak bunyi. Ni bang pula. Muka pipih juga ni. Baik, kita boleh buka puasa dengan alamat yang paling kuat, iaitu tenggelam bulatan matahari. Sekalipun orang tak azan lagi atau waktu takwim belum masuk. Takwim katakan pukul 7 suku. Azan pun tak lagi, tapi kita tengok di laut Selat Melaka tu, Pantai Morib tu contoh, sudah tenggelam di dalam laut. Bulatan matahari sudah hilang. Kita tengok jam 3 minit lagi boleh berbuka puasa. Kerana berbuka bukan dengan jam, bukan dengan azan, buka dengan tenggelam matahari. Cuma azan tu dia tengok takwim, kalender. Jadi kalau kita dah sahih tenggelam matahari, walaupun tak bang lagi, boleh kita berbuka puasa dan sah kita bersolat maghrib. Nampak? Okay. Bulan ni nak tarawih kat mana? Ni. Ramadan ni nak tarawih di masjid mana? Masjid saya ni Nabawi. Masjid Nawawi. Di itulah. Mana? Mesir. Di mana? Masjid Nawawi. Nabawi kat mana, Ustaz? Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, ingat Masjid Nawawi ni. Di itu Madinah. Bila nak pergi? Kat mana? Madinah. Madinah. So nawaitu saya, niat saya. Ya. Bila berlepas? Ikut Ustaz. Dah biarlah. Salah ke jeput dah nak buat ni. InsyaAllah InsyaAllah. Pasal apa? Pasal tempat yang kita nak pergi, mestilah tempat-tempat yang memberi kebaikan banyak kepada kita. Betul, Ustaz. Nampak? Sebab tu kalau kata kota
yang paling hebat di dunia kota Mekah. Kalah kota raya New York, Mexico City, London dan Paris. Kerana di kota Mekah ada Kaabah. Nampak? Bandar yang paling hebat antara 8 buah planet pada alam ini, bandar Madinah. Betul. Terbaik. Kerana di sana ada jasad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Nak panggil budak mana pula ni? Apa dia? Tu satelit. Nasi. Boleh? Satelit. Saya kalau tengok satelit, saya tengok dalam Google satelit, Kaabah kita bercahaya. Bercahaya. Alhamdulillah. Tengok Google satelit tu. Google satelit tu. Yang kita zoom nampak tu kan? Bandar-bandar tu. Betul. Macam hati bentuk. Bentuk hati. Alhamdulillah. Kalau macam nak ganti puasa tu, Tak boleh. Benda Tak tu tanya lagi tak boleh dah. belum. Saya terbaca hati dia. Okey. Ya. macam nak kodok puasa tu, kalau macam lagi 2-3 hari nak puasa, boleh tak? Okey. Nak Ramadan. Tanya Ustaz. Ustaz Yasin, dia tanya 2-3 hari lagi nak Ramadan, dia nak qada hak puasa dulu boleh? 2-3 hari. Berapa hari dia tinggal? 3 hari. 3 hari. 3 Ha. hari tinggal, lagi 3 hari nak Ramadan, nak qada. Boleh ke tak? Okey. Mengikut iman. Jangan bergendang lah kaki tu. Kaki tu diam. Tak tengah fikir nak cakap apa ni. Bang. Okey. Boleh tak Ustaz? Kalau saya boleh. Kalau Ustaz boleh? Ni apa ni? Ya Allah. Kau tak nampak orang? Okey Ustaz, minta Jangan korang jawab. jangan ni. Duduk diam. Duduk diam. Sekejap lagi. Jangan gerpau gitu. Kau buat sini kamera ni. Pegang. Pegang, saya pegang. Telefon Cina awak sibuk. Dah. Jadi walaupun 3 hari atau 2 hari lagi, kalau puasa yang wajib boleh kita buat. Nampak? Boleh kita berpuasa. Okey? Boleh, tak ada masalah. Yang tak bolehnya pada hari Syak. Hari Syak ni hari 30 Syakban yang ada berlaku pertikaian. Adakah nampak atau tidak nampak? Walaupun ada orang yang nampak, tapi kredibiliti dia itu dipertikaikan oleh masyarakat atau qadi, maka dia nampak, esok jadi hari Syak yang kita tak boleh berpuasa. Nampak? Jadi qada boleh. Baik, yang baju merah? Ya. Soalannya. Okey. Kita dalam puasa kita kata kena mengawal nafsu sepanjang puasa kan. Jadi selalu pun kita dengar kata lelaki ada 1 akal 9 nafsu, perempuan pula kata ada 9 nafsu 1 akal. Saya punya soalan asal usul nafsu. Asal usul nafsu. Lepas tu saya nak tanya, betul ke pasal yang 1 akal 9 nafsu semua tu? Baik, dia tanya asal usul nafsu kita. Nafsu kita ini adalah diri kita. Tadi masa kita nak naik sini tadi, rasa tak dalam nak naik, Yasin pergi cari nak naik atas petang. Ada rasa tak? Ada. Itulah diri kita. Jadi yang luar tangan tak terlibat, kaki tak terlibat. Dalaman itu diri kita. Ada orang panggil jiwa, ada orang panggil nafsu. Nampak? Itulah diri kita. Asal daripada mana? Asal tak ada kita. Tak ada. Nampak? Allah jadikan kita dalam rahim ibu, daripada janin, minggu jadi baby. Tapi bila dah 4 bulan, roh yang sudah Allah cipta lama dah tiup di dalam diri kita. Nampak? Maka tiap bila ditiup roh, orang ini akan hidup dan dia mempunyai jiwa. Jiwa ini bahasa Melayu, orang putih, orang Arab panggil nafsu, nafsi. Diri, kehendak diri. Bila diri, dia mesti ada nak tu, nak ni, nak tu, nak ni, nak balik, nak ni, nak ni. Diri kita. Jadi disitulah kita, asalnya tak ada, Allah buat roh kita, Allah buat
body kita, frame kita, lalu digabung jasmani, rohani. Maka jiwa kita, nafsu kita adalah dibangsakan kepada roh, dan yang luar itu dinamakan jasmani. Bergabung dua ni, kita bergerak ke sana kemari. Bila cabut roh, maka kita panggillah tukang mandi mayat, baca Yasin. Dah, baik. Baca saya. Faham tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah faham lah. Tak. Bagi hadiah. Bagi hadiah. Bagi hadiah. Kita pendek masa. Bagi hadiah Okey. Orang tu memang kuat berpuasa, tapi nafsu dia tak boleh di-cover. Pandang perempuan jalan seksi sikit, pandang, tapi dia puasa kuat. Sembayang memang tetap dia sembayang, tapi benda tu dia tak boleh buang. Baik. Memang sebab tu Allah suruh kita berpuasa. Jadi bukan berpuasa ni tak makan, tak minum. Allah kata la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang takut kepada Allah. Sebab tu di dalam berpuasa jangan kita ingat tak makan, tak minum. Tapi malam-malam puasa kena ingat, aku berpuasa ini kerana Allah nak jadi aku orang yang takut. Bila kita ada ingatan tujuan puasa itu, maka kita akan jaga. Kalau tidak banyak pun kita akan cuba menjadi orang yang takut. Jadi kalau kita puasa hanya semata-mata kerana telah diisytiharkan puasa dan kita tunggu maghrib untuk berbuka, maka tidak ada hikmah kita akan jadi orang yang takwa. Sebab tu Allah kuncikan syaitan dengan rantai, dan Allah suruh kita kuncikan nafsu kita dengan puasa. Tapi bila kita kunci dengan puasa tapi kunci dia tak kemas, dia masih lagi berlaku benda-benda yang disoal tadi. Awak pula soalan. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan saya, ada kata ada kata apa ni, kalau bersahur tu dah dikira niat. So macam mana Pak Ustaz? Baik, ini banyaklah berlaku. Dia kata kalau kita bersahur, mana kita sudah berniat berpuasa? Jawabnya berkemungkinan. Sebab kalau kata mesti niat puasa, tak betul. Orang yang berjalan pergi ke surau, sudah tentu dia sudah niat semayang? Belum tentu. Ada orang yang berjalan ke masjid tapi bukan niat nak bersemayang, niat dia nak pergi ambil topi keledar, tinggal. Nampak? Jadi orang yang makan sahur, kalau ada di dalam hatinya kerana nak berpuasa, maka tu dikatakan niat. Tapi dia tengok orang makan sahur, dia pun makan lah, ngap, dia pun tidur. Adakah namanya niat? Tak. Jadi awak sendiri pun boleh jawab. Patutnya tak payah naik lah tanya, jadi tak dapat hadiah. Dah. Jadi tak jadi, kita bagikan juga aja. Kita bagikan juga. Bagi juga. Sebab berbalik pada soalan tadi tu. Yang mata tadi tu siapa? Awak ke siapa? Yang perempuan lalu awak cakap. Mungkin lah kot. Mungkin kita masa muda-muda dululah. Yang gini-gini tu. Yang gini-gini tu. Itu senario. Tapi kalau nampak macam tu istighfar ya. Baik. Betul Ustaz. Baik, soalan seterusnya untuk kita kongsikan bersama. Betul. Soalan seterusnya. Ada lebih 6 lagi. Asyik bagi hamper baik. dia. Habis dah hamper, orang balik. Habis dah? Habis. Lega lah. Okey, ni soalan dia tuan. Ni siapa bagi ni? Mana? Ni. Siapa bagi? Peminat. Peminat bagi. Peminat bagi. Bagi, lepas tu pakai suruh bagi. Bagi pakai lah. Pakai ni lah. Bukan pakai dia. Ya, kalau dia bagi tudung, pakai tudung. Tak. Okey Ustaz. Baik, soalan seterusnya. Tuan rumah pura-pura tak ada di rumah bila tetamu ziarah. Oh, ni dah masuk raya dah ni. Di hari raya. Baik, tuan rumah di hari raya bila orang mari nak beraya, dia buat tak ada rumah. Buat senyap. Jawabnya, boleh rumah dia. Suka hati dia lah. Dia suka hati dia lah. Pernah tak orang mari buat tak ada? Pernah juga lah. Sebab tu dalam hadis kata, bila kita pergi rumah orang, kita beri salam 3 kali. 3 kali tak jawab, balik. Assalamualaikum, senyap. Assalamualaikum, senyap. Assalamualaikum, senyap juga, balik. Ini arahan Nabi SAW. Sebab apa? Sebab ada 3 kemungkinan. Kemungkinan dia tak ada di rumah, maka dia tidak akan jawab. Kalau jawab juga, hantu. Yang kedua, kemungkinan dia ada tapi dia sedang tidur. Nampak? Maka balik itu betul. Kemungkinan dia tidak tidur dan dia dengar kita beri salam, tetapi dia tidak mahu kita hadir di rumah dia pada hari itu. Lalu dia menjawab perlahan, Waalaikumsalam, supaya kita tidak dengar dan kita balik. Boleh. Boleh.
Yang tak betulnya kita 3 kali salam, bukan 3 kali, 30. Assalamualaikum. Waalaikum. Kutekang. Ha? Pusing kot belakang tu. Pagi tingkat belakang. Wah, tingkat belakang. Gang. Waalaikum. Gang. Waalaikum. Oi, ada orang lah. Oi. Ambil batu baling. Yang jolok atak. Kok. Nampak? Jadi Nabi kata 3 kali sahaja. Jadi bila orang mari beraya, kita tidur memang kita tak jawab lah. Kita tak ada di rumah, memang kita tak buka pintu lah. Tapi kalau kita ada di dalam rumah, kita bukalah. Kerana pada hari raya itu banyaknya datang tetamu. Tetamu tak mari kosong-kosong, dia mari dengan malaikat yang membawa rahmat kepada tuan rumah. Ini semua berlaku ni sebab program hari raya ni lah banyak sangat TV ni. Mung punya pasal. Dah. Sebab dia kata situ iklan. Jangan lupa pada hari raya kedua, hari ketiga, program kita begini. Jangan ke mana-mana. Jangan ke mana-mana. Rumah pak saudara tak pergi, rumah mak saudara tak pergi. Duk tengok ke televisyen. Bodoh. Dah. Jadi orang mari sayang, takut ganggu rancangan Channel TV yang ria Hadir Fitri, tak buka pintu. Tak dengar kan. Tak dengar okeylah. Dengar TV je. Dengar TV kuat. Tak dengar jauh. Okey, baik, soalan seterusnya. Baik Ustaz, berkenaan dengan puasa ni. Apakah boleh jiran bukan Islam berbuka puasa bersama orang Islam? Orang bukan Islam buka puasa. Boleh, tak ada masalah. Nah, dia ada benda dalam Islam ini yang orang bukan Islam boleh buat dan ada benda yang tak boleh buat. Ulama telah membahagi-bahagikan. Ada benda boleh, ada tak boleh. Kita nak beri sewa orang rumah pada orang bukan Islam boleh. Bila tu kalau dia nak duduk rumah tu. Kalau dia nak buat rumah tempat tokong tak boleh. Jadi ada boleh, ada tak boleh. Ada batas dia. Nah, ada batas. Kita nak jual ayam kepada orang bukan Islam. Boleh lah. Tapi kita nak jual binatang tu, Cadbury, tak boleh. Nampak? Jadi ada benda boleh, ada benda tak boleh. Jadi orang bukan Islam nak buka puasa, kita panggil dia, mari buka puasa, kita sambut. Pasal dia jiran kita, boleh. Kerana ini mendedahkan ibadah orang Islam kepada orang bukan Islam. Mana tahu dia rasa berminat nak dan seumpamanya. Ada 2 minggu lepas masuk Islam seorang penulis daripada Amerika. Dia pakai tudung 11 bulan dalam keadaan masih Kristian. Dia pakai tudung 11 bulan. Dia pakai tudung bukan apa, dia tengok passion, try pakai tudung, okey juga. Okey, beli tudung lain pula. 11 bulan pakai tudung, akhirnya masuk Islam. Alhamdulillah. Nampak? Jadi jangan peliklah. Benda-benda ini kita kadang-kadang kita dah tidak berdakwah untuk menarik orang kepada Islam. Benda-benda yang dibolehkan ulama ni kita sekat dan sebagainya. Tak salah pun kita panggil dia. Yang salahnya kita suruh jadi tok imam sembahyang. Baru salah. Kata gua ni tok imam orang kafir, biarlah ra'i jiran. Tu baru dah orang jatuh berat menanang. Terus kepada soalan lagi. Teruskan pada soalan. Baik. Okey, soalan seterusnya Ustaz. Ni, boleh ke main mecun? Hukum pasang mecun. Hukum pasang mercun. Bolehkah? Baik, boleh. Kalau tujuannya baik, dibenarkan. Nampak? Walaupun kuat bunyinya. Walaupun menyakitkan hati orang. Nanti dulu. Banyak nak beta. Boleh. Benar pasang mercung? Benar Ustaz. Bunyi mercung mana kuat dengan bunga api? Mercun kuat. Ya. Mercung kuat. KLCC. Pasang mercun ni kalau hajat boleh. Mana hajat? Contoh, dia tanam sayur. Sayur ni marilah hak dalam hutan kaki pendek tadi lah, binatang tadi. Habisnya bahan sayur-sayur. Atau buat pagar, dikorek ke bawah. Ada satu kampung di Pahang kalau tak silap, dia pasang mercung. Disusung kat pagar tu. Mercung panjang tu. Dia tunggu babi tu mari malam, dia pun pasang. Start pasang pom tu, tak mari dah sampai bertahun-tahun. Nampak? Jadi tujuannya boleh. Buat halau halau babi boleh.
Boleh kan? Yang haram pun ada juga pasang mercung. Pernah berlaku juga, dia pasang mercung bola bawah surau. Tu imam tengah sembahyang tarawih. Nampak? Bawah Melambung surau. imam. Imam melambung. Melambung bawah mercung bola, bukan mercung badminton, mercung bola. Bom tu imam mujur lah. Terkejut. Terkejut. Semua Dan berhenti semayang, pergi kejar budak-budak tu. Berhenti semayang, tengah semayang, makmum jeng. Nak buat gua ni lah, padang lah, nak buat gua ni. Tu imam, bung terjun. Tu haram. Haram. Budak-budak tengah tidur pergi lepor kat rumah orang, haram. Adapun kita main tempat yang tidak ganggu orang, makruh. Kerana membazirkan harta itu makruh. Jika melampau batas membazir, maka jatuh kepada haram. Nampak? Maknanya kalau tok imam tu lari, makmum kena kejar follow. Makmum. Makmum ganti imam lah, takkan nak kejar pula. Tak. Biar dia kejar seorang je lah. Bagi imam kejar lah. Dia kejar pasal anak dia main. Okey. Anak dia. Dah. Dia tahu anak dia. Dia tahu pasal 2 biji bini. Dulu pernah main mercung sama budak-budak. Oh benar Ustaz. Ada buat nakal-nakal tak? Ada Ustaz. Apa dia? Apa dia? Malu nak cakap kat sini. Tapi nakal saya pernah naik bas. Kan, saya duduk belakang sekali kan. Petian bas berhenti. Nak berjalan je, orang turun naik kan. Bila bas tu nak jalan je, saya bakar, saya baling. Biar orang bawah kena. Biar orang bawa, tak kena lah, biar dia terperanjat. Biar terkejut. Terkejut. Suka sangat tu. Saya tak suka lah, saya tengok kawan saya. Saya tukang ni, baling. Mudah buat. Tak buat. Ya. Jadi pembantu setan dipanggil. Masa tak tahu. Ya betul dah. Pembantu je. Pembantu. Bukan setan, pembantu. Pembantu. Okey. Okeylah Ustaz. Ada seorang laki-laki tu, mak dia ni, dia tahu tak penyakit saka. Saka ni masuk hantu. Ada hantu lah dalam. Hantu raya. Hantu raya lah. Hoha. Macam-macam keluar kok mulut yang memalukan, jeran-jeran mari dan sebagainya. Nampak? Mak dia sendiri. Oha tu dia cakap apa? Duduk bunyi dah macam-macam hal dah. Keluar kok mulut orang tak gerak dah. Macam kayu dah. Tunggu mati tak mati mulut dia bunyi. Yang bukan-bukan dia cakap. Bukan-bukan lah tu yang jadi tak betul tu. Mengaruk lah, marah orang semayang lah apa semua dan sebagainya. Jadi dia ambil mengecum bola, dipasang dekat kepala mak dia. Boom! Bunyi tu. Terus tak boleh bestnya. 2 hari mati. 2 hari meninggal dunia. Astagfirullahalazim. Masih. Nampak? Tapi berhenti, hantu pun terkejut. Nampak tak? Maknanya dibenarkan lah. Maknanya. Dibenarkan lah tu. Dia bukan haram lah tu. Tengok tujuan lah. Tujuan lah. Kalau nak halau hantu, tapi dah kalau mak dia tapi mati mak dia. Wallahualam. Mati terus. Tapi mati bukan hari pasang tu. Bukan. Bila pom tu, hantu tu keluar pada tubuh dia, tak larat dia. Dia gagah tu, hantu duduk dalam. Hantu duduk luar. Hantu ni bateri. Dia cabut bateri. Boleh pusing je? Tak boleh. So maknanya lepas ni kalau nampak ada saka, sembah macam. Molek. Bagi senang sikit. Pergi ya. Soalan seterusnya. Kita nak ada panggil masa. Kita ada 10 minit lagi. Kita ada masa lagi? Okey baik Ustaz, kita habiskan soalan ni. Baik. Soalan dia. Okey Ustaz, pakai baju raya ni, pakai baju raya dedah aurat, sama tak dosa dengan hari yang lain? Okey. Hari lain. Sama tak? Pakai hari raya kita pakai baju raya tapi dedah aurat. Dosa dia sama tak dengan dedah aurat pada hari lain? Dosanya samalah. Kalau dedah aurat kita ni maknanya benda yang wajib kita simpang, kita tutup. Kita dedah maknanya kita derhaka kepada Allah. Allah suruh tutup, kita tunjuk. Jadi sama ada pada hari raya ataupun pada hari lain, memang kita berdosa kalau buat dosa ini, dosa mendedahkan aurat. Cuma ada suatu hadis hasan li ghairi, kalau tak silap saya, yang maknanya lebih kurang barang siapa yang melakukan dosa pada hari yang dibesarkan oleh Allah, iaitu hari raya, maka seperti dia menderhaka Allah pada hari mahsyar bertemu dengan Allah nanti. Jadi kena hati-hatilah. Kita
Ramai sangat yang hari raya, betul lah beraya, baru habis Ramadan buat dosa. Pakai baju raya belah nampak paha apa semua. Nak lepas geram, nak lepas geram. Itu masalah tu dalam TV, program dalam TV, kesian tengok artis-artis kita nak tegur pun dia tak mari masjid. Jadi mudah-mudahan tazkirah ni sampai pada artis-artis dan seumpamanya. Mu nak program raya ke apa, taatlah pada Allah. Betul, Ustaz. Sebab atas nama artis pun kena soal jawab. Kau dalam kubur, takkan kata dalam malaikat kata, "Hey artis, awak ini gini. Saya tak boleh sebab saya dikendaki oleh skrip kena dedah aurat." Jawabnya dia tetap bertanggungjawab. Dengar tu tuan-tuan. Nampak? Mujur Yasin tidak perempuan. Kan, Kalau alhamdulillah. artis perempuan agak-agak siapanya. Saya kalau artis perempuan, saya berlakon ni kan. Dedah-dedah macam tu kan. Saya istighfar luar. Istighfar je lah. Astagfirullahaladzim. Baik mata tengok. Tak. Tak. Tapi kalau saya tengok sekali, saya takkan klip. Ya? Kalau saya tengok sekali, saya takkan klip. Takkan alih. Takkan klip. Klip. Tak klip. Saya tak klip. Tengok semua. Tengok semua. Jeng. Mana tak berdosa lah kalau tak klip. Dia sekali. Kalau lagi sekali itu maknanya Bau berdosa. Bau berdosa. Betul tak? Memang tak betul lah ni. Kenapa? Waktu lah ramah. Tengok tak kelip tak berdosa. Sedap gamak lah. Maka kita tengok pun kita pegang mata, jangan kelip. Nampak? Hukumnya tetap berdosa. Pandangan yang tidak sengaja saja tidak berdosa. Bila kita sudah tertengok, wajib dialihkan dengan segera. Lebih pada kita sedar, kita kelip tak kelip, ditulis dosa. Akhirnya timbang, beratlah dosa, pahalanya sikit, takut-takut kita tak ke syurga, kau nalak nak sana, duduk dalam na'udzubillah. Allah. Baik, Ustaz. Baik, ada soalan lagi? Saya nak balik je. Nak balik lah? Tak, belum lagi. Ada soalan lagi. Macam soalan ni dah tak ada. Dah baca? Kita nak panggil orang ke? Ke hamper dah tak ada? Tanya je lah. Nak panggil orang? Tak panggil lah. Dah Tak tak ada panggil hadiah dah. Nanti diambil dengan speaker-speaker penuh. Nampak? Tak, kalau kita tak bagi hamper, kita bagi 2 soal je. Ya. Dah habis ni? Dah habis dah. Habis? Semua dah tanya? Dahsyat tak? Baik. Kita dah habis soalan. Walau bagaimanapun satu peringatan lah yang biasanya dipesan oleh ulama-ulama menjelang dengan Ramadan. Yang pertama sekali, Ramadan ini lusa, hari Ahad. Kita ini duduk sekarang masih ada 24 jam lagi dengan Ramadan. Jangan kita yakin kereta PHA 774, tolong alih PHA 774. Jangan kita rasa kita dan dengan hari Ahad. Kalau kita mati malam ni kita tak dan dengan hari Ahad 1 Ramadan. Mudah-mudahan kita harap Allah panjangkan umur kita, biar kita sempat untuk ditarbiahkan sekali lagi oleh Allah dalam kursus Ramadan 2014 ini. Amin. Yang kedua, kita berpuasa bukan kerana mari bulan Ramadan. Kadang-kadang kita lupa, kita puasa pagi, balik petang, makan buka puasa. Beres dah, aku puasa ni 1 hari. Esok puasa 2 hari. Kita lupa bahawasanya Allah yang suruh kita taat perintah dia, menjadi hamba Allah, menjalani ibadah puasa. Aku puasa ini kerana-Mu ya Allah. Aku melapar, aku tidak minum, maka terimalah apa yang aku amalkan ini. Benda ni kadang-kadang tak ada pada diri kita sebulan kita berpuasa. Nampak? Betul, Ustaz. Yang ketiga, janganlah kita berbuka dengan makan yang haram. Kalau orang panggil berbuka, kena tengok dulu Apa makanan dia? apa makanan dia dan siapa yang buat ni. Kerana manusia ni ada 4 jenis. Yang pertama, banyak semua hartanya halal, itu no problem. Yang kedua, harta dia banyak yang halal, sedikit haram, boleh kita berbuka jamuan dia. Yang ketiga, banyak yang haram, sikit yang halal, tak boleh kita berbuka jamuan dia, walau dia raja sekalipun. Yang keempat, kita tak tahu dia ni harta halal atau haram. Muka nampak macam jahat, macam komunis muka, tapi oleh kerana tak tahu, husnuzanni, kita sangka baik, boleh makan. Jadi kalau orang panggil berbuka, janganlah kita gaduh-gaduh sangat. Tengok dulu siapa.
Betul, Ustaz. Tengok siapa dia, dari siapa mana dia beli. Tapi bukan lagi tanya awak siapa, duit mari mana, bukan gitu. Kalau kita tak tahu, tak payah tanya. Husnuzanni, boleh makan. Yang keempat, bila ditanya Nabi SAW ini, benda yang dia banyak amalkan di dalam bulan puasa, Nabi banyak sedekah, banyak derma. Jadi kalau kita bulan lain RM10 kita derma, bulan Ramadan biar lebih lah. Mana tahu berkat kita derma bulan Ramadan. Sebab Nabi paling murah tangannya di bulan Ramadan. Cubalah buat baik kepadanya. Kalau kita dapat duit, bagi orang berbuka puasa, Allah akan jadikan kita kenyang pada hari orang lapar di mahsyar nanti. Cuba. Dapatkan RM10, beli kuih, cari orang tepi jalan, saudara, hadiah untuk berbuka. Mana kita jadikan harta kita sumbangan untuk dia berbuka. Ini terbaik. Kadang-kadang kita lupa. Betul. Macam hari biasa dia sekali ganda. Bulan puasa ni berdouble-double. Berdouble yang kita tak tahu berapa puluh kali double. Allah hebat. Kalau boleh setiap hari pun lebih baik. Kita jalan-jalan dekat bazar lah, ada orang susah, makcik apa semua. Belikan nasi sebuku, ambil bang, berbuka dengan nasi saya hari ini. Kita bagi apa yang kita ada. Allahu Rabbi. Kita tahan kereta, tahan kereta, ulur RM10. Ulur tengok dulu, jangan Bengali tak puasa. Tengok orang dulu. Tengok orang. Jangan ulur tengah hari. Ulur tengah hari balik awal. Mana menderma pada hari itu. Kemudian pula, banyakkanlah membaca Quran. Jangan lupa, banyakkan baca Quran. Mana tahu, berkat kita baca Quran, berat timbangan kita di hari akhirat nanti. Supaya sempurna puasa kita. Dan malamnya kita beribadah sebampu mungkin. Nampak? Jangan. Kalau kita tak terawih di masjid, terawih di rumah. Kalau terawih tak wajib pun di masjid, boleh buat di rumah. Ada orang dia kata letih ustaz, pasal kita jual bazar pukul 4 jual dah, malam pula jual pula, pukul 11 malam baru selesai, tak dang nak pergi semayang terawih. Kita kata boleh semayang di rumah terawih, tak ada alasang. Tak ada alasang langsung. Dia kata tak larat ustaz, letih sungguh, siap barang dia 2 bank itu, 2 lori itu punggah balik rumah pukul 1 malam sampai. Tak larat semayang duduk terawih, tak ada masalah. Nampak? Fa illam tastati' faqa'ida. Kalau tak boleh semayang terawih berdiri, semayang duduk. Tak larat tak 20 rakaat banyak, 8 rakaat. 8 rakaat. Tak larat juga pasal kita memang jam. Semayang terlentang. Terlentang pun tak larat juga. Semayang mata. Tak usah. Tak boleh. Tak boleh. Itu untuk orang sakit. Orang sakit. Kalau terlentang pun tak boleh semayang terawih, pergi duduk tengah lain putih. Tunggu lori balak lalu biar mampu terus. Lagi senang. Nampak tak? Itu maksudnya. Yang keenam. Yang keenam. Janganlah kita berbuka banyak. Allah paling benci perut yang penuh dengan makanan yang halal. Bayangkanlah, makanan halal tapi makan penuh. Diorang biasa Ustaz. Allah sangat benci. Makan sedap, tak salah. Tak salah. Makan banyak. Pergi juada, beli tu, beli air. Tak salah. Tak salah. Ya, sebab keluarga dia besar. 30 orang. Ni keluarga 3 orang. 3 orang. Makan macam orang bela polong. Nampak tak? Air gelas besar tu boleh mandi junub. Kan? Dia boleh minum seorang. Kalau kita beri minum air dia tu ke anak lembu, mapuh anak lembu. Kenyang. Tapi ni, jadi berhentilah kita ditipu oleh nafsu. Makan sedap tak ada masalah. Sedapnya udang rimah, beli 2 ekor buka puasa, silakan, tak ada masalah. Jangan makan banyak. Nampak tu sedap, nampak ni sedap. Sedap ni yang tu. Belilah. Boleh, tak salah. Jangan lebih. Sedap sila. Lebih tak boleh. Ayam goreng sedap, tapi jangan makan sekor. Okey. Sekor tu dah rimah dah namanya. Tu bukan orang dah tu. Bukan orang. Rimah jadian. Makan sikit besar paha nasi. Kalau kita makan sepinggang, tak seronok semayang maghrib. Tapi kalau setengah pinggang, kita akan rengang semayang maghrib.
Tarawih kita laju je. Nah, ni sepinggang. Lauk pula 8 jenis. Air 3 gelas, cendol, ABC lagi. Oh, air buah lagi, buah kiwi kasut macam-macam peseng. Nampak? Ha. Kiwi-kiwi sekali telan. Kiwi-kiwi pun dia telan. Ada habis. Ada. Tak pernah makan air kiwi. Sedap. Oh, kiwi pernah. Buah kiwi Buah kiwi agak itu. Ikan kiwi kasut. Baik, jangan makan banyak. Elakkan pembaziran, Ustaz. Elakkan penuh perut kerana Nabi kata abghad ni maknanya yang paling Allah benci. Perut penuh kenyang dengan yang halal. Bayangkan yang makan haram, yang menipu duit orang dan sebagainya. Allah Akbar. Kemudian ingatlah, malam-malam bangunlah kalau mampu, walaupun 1 rakaat atau kita istighfar sekali pada waktu malam. Sikit pun tak apa, tapi kata Dr. Ahmad Syarbasi, barang siapa yang melakukan amal walaupun sedikit, kebetulan pada malam itu Lailatul Qadar, maka dia dapat kelebihan keampunan dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mesti berjaga malam, lebih baik kebetulan sikit je dia istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Lailatul Qadar, Allah ampun pasal dia minta ampun. Nampak? Kalau banyak lebih baik. Jadi setiap malam biar adalah kita istighfar, selawat, zikir, solat sikit, baca Quran sikit, dan supaya mana tahu kebetulan dengan Lailatul Qadar nak tapi jangan bising lah pula Lailatul Qadar dapat. Ye tulis kat Facebook. Apa dia? Aku sempat semalam benda Lailatul Qadar. Aku dapat. Bengong namanya tu. Tak ada pun seorang salafus soleh yang bising-bising dengan Lailatul Qadar. Teruskan amal, dapat tak dapat Allah saja yang Maha tahu. Kita tidak mengetahui hakikat Lailatul Qadar. Nabi suruh kita beramal supaya kita sempat dengan Lailatul Qadar. Bukan supaya kita dapat tengok Lailatul Qadar dan kita cerita ke orang, aku dapat Lailatul Qadar begini-begini. Tak payah. Dapat tak dapat itu hak dia. Kita beramal, mudah-mudahan Allah beri kita satu malam kelebihan malam Lailatul Qadar. Nampak? Betul, kemudian jangan lupa bertakbir bila menjelang raya. Ramai orang tak takbir malam raya pasal mercun tu budak-budak mak Hindustan. Lagu raya, kongkang dalam rumah. Sedangkan malaikat duk tunggu kita bertakbir. Walitukabbirullah ala ma hadakum. Hendaklah kamu bertakbir membesarkan nama Allah, kerana Allah beri hidayah kepada kita menjadi Islam, beriman, boleh berpuasa, beramal soleh. Kita tidak kata pun Allahu Akbar di rumah kita, maka jadilah rumah-rumah kita itu kubur-kubur yang tidak berfaedah. Nampak tak? Rumah yang tidak bertakbir, rumah yang tidak baca Quran, rumah itu kubur. Wala tattakhizu buyutakum kubura. Jangan kamu jadikan rumah kamu kubur. Lagu mana? Iaitu tidak dibacakan nama-nama Allah. Nampak? Malam raya anak luar dah kedegung-kedegang duk bekerja dengan Tok Imam tadi dah. Nampak tak? Ayah malam raya dengan mak sepakat pegang satu remote duk tengok menyanyi concang, tak ada takbir, tak ada apa. Rugilah kita dulu, kini dan selamanya. Nampak? Kalau si ayah tak boleh bertakbir, bolehkah si ibu tu tolong takbirkan? Mak takbir? Boleh. Yang tak boleh mak bang kat surah, tak boleh. Nampak? Apa salahnya? Tapi kalau buat takbir tu dibuat di masjid, tak ada lah muslimat, perlahan-perlahan dah lah. Kalau di rumah boleh, tak ada orang mak takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, ayahku lupa. Lupa tutup air. Tutup air. Air tak ada tutup. Kering air lagi. Maknanya boleh lah kalau ibu yang tolong takbir. Boleh. Anak boleh takbir, mak boleh takbir. Yang tak bolehnya crowd ramai, audien ramai untuk masjid, untuk public. Tak payahlah muslimat. Tapi di rumah boleh. Ayah tak ada, mak bertakbir. Kerana siapa yang bertakbir pada malam-malam hari raya, maka datanglah malaikat memberi persalinan, iaitu maksudnya memberi kebaikan-kebaikan, mendoakan keampunan dan rahmat untuk penghuni rumah tu. Jangan lupa.
Nampak? Kadang-kadang kita lupa. Sebab benda tu setahun sekali je takbir. Mari hari raya tak ingat. Lupa bakar sate. Bakar sate, Allah semalam tak bertakbir pula rumah kita. Rumah kita tidak ada keberkatan. Pesanan untuk hadirin. Saya ada pesanan juga satu. Yasin pesan dulu sebelum kita berpisah mengundur diri. Kita dah habis ke ujung dah ni? Dah hampir ke ujung dah ni? Habis. Ya ke? Nak puasa dah ni. Allah Akbar. Rasa macam baru bermula je. Rasa macam tak nak tinggalkan Ustaz. Ya, baru bermula. Penutup ini. Okey. Penutup dah ni. Baiklah, di bulan yang mula ini nak ucap selamat berpuasa, selamat raya pun boleh. 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 Okey. Kepada tuan-tuan, puan-puan, saya ingin mengucapkan kepada Ustaz, maafkan saya kalau ada terlanjur kata. Biasalah kan, kita ni tak dapat lahir dari silap. Kata-kata kita kan, kadang-kadang ada tersentuh di hati. Tapi apapun, sebagai umat Rasulullah SAW, bersangka baik Ustaz kan? Dan saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada hadirin. Semoga kita bulan puasa ini kita puasa penuh lah. Saya pesan dekat diri saya. Mudah-mudahan penuh. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal Amin. Dan selamat Hari Raya. Okey Ustaz. Jangan balik lagi, nanti dia nak bersalam dengan Yasin. Dia. Baik. Okey. Begitu jugalah saya mengambil kesempatan sehari lagi kita nak berpuasa untuk mengucapkan selamat berpuasa Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diterima oleh Allah menjadi tetamu Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan yang dipesan oleh alim ulama untuk kita lakukan di dalam bulan puasa pada kali ini. Dan mudah-mudahan kita dapat membaiki kelemahan puasa kita yang berlaku di tahun-tahun sebelum ini. Mudah-mudahan Allah murahkan tangan kita untuk suka menderma, membaca Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang diberi keampunan. Dosa-dosa kita yang telah lalu, dosa-dosa yang akan datang. Saya mengambil kesempatan untuk memohon maaf, jutaan kemaafan kepada semua orang jika ada salah dan silap, dan ucapan terima kasihlah kepada semua peminat-peminat, anak-anak buah, kawan-kawan, saing rodong, semua pihak yang telah memberi kemudahan-kemudahan berkuliah dan sebagainya sampai ke saat ini. Kan tanpa anda semua, maka kita ustaz-ustaz ni pun tak ke mana juga, duk mengajar seorang, tak ada orang nak dengar. Kalau tak ada orang nak dengar, maka tak ada faedah menjadi ustaz dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah beri berkati pertemuan kita, ilmu-ilmu yang telah kita sampaikan. Kalau tidak banyak pun, maka amalkanlah sedikit. Kerana kita saling bantu-membantu, berkongsi maklumat untuk membantu agama kita, agama Islam yang kita sayangi. Itu juga saya memohonlah apa saja kekurangan agar memaafkan diri saya menjelang bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan persahabatan kita. Amin. Siapa saja yang kita kenal dan tak kenal, dan kadang-kadang kita tak ternampak orang yang menegur dan sebagainya, tak terjawab salam orang yang memberi salam. Betul. Tak sempat nak reply inbox Facebook dan sebagainya, mesej WhatsApp dan sebagainya terlalu ramai. Semuanya adalah kekurangan diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita agar kita terus dapat menjadi hamba Allah untuk membantu memenangkan agama Allah yang sedang tenat ini. Kita doakan Allah, terimalah kita sebagai tetamu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala ma'na syakkan wala mahruma. Amin. Allahumma ja'alna bi barakati syahri Ramadan nas'aluka sihhata fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada kerajaan negeri Selangor yang telah memberi kemudahan kepada kita semua untuk berada dalam program ini. Tahniah kepada semua. Terima kasih kepada semua. Mohon maaf kepada semua.
Jumpa lagi di Jumpa lain lagi, kali. insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.